Muhyiddin boneka Mahathir? Anwar yakin masih punya nombor jatuhkan kerajaan. Amalan 2 darjat berlaku lagi? Pembangkang ditawar jutaan ringgit sertai kerajaan? Dakwaan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah puppet atau boneka kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam menggerakkan agenda tersendiri disifatkan tidak benar sama sekali. Setiausaha Sulit Perdana Menteri Datuk Marzuki Mohamad berkata, teori oleh pihak tertentu yang menggambarkan Dr. Mahathir berada di belakang pentadbiran Muhyiddin tidak masuk akal. Saya fikir teori itu tidak betul lah. Itu tidak benar. Kalau dikatakan Perdana Menteri Muhyiddin sebagai puppet, tidak. Itu tidak betul. Bagaimanapun hubungan dengan Tun Dr. Mahathir dari dulu amat akrab, baik dan saya lihat Muhyiddin ini seorang yang begitu tinggi hormat kepada Tun Mahathir. Cukup tinggi hormatnya, jelas beliau. Sementara itu Marzuki sekali lagi menjelaskan bahawa pendirian Muhyiddin adalah jelas bahawa beliau tidak akan mencampuri urusan mahkamah dalam apa jua keadaan. Pendirian Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kes-kes mahkamah yang melibatkan pihak-pihak tertentu, saya fikir pendirian beliau adalah jelas. Hal-hal mahkamah ini beliau tidak boleh mencampuri. Malah kita dalam sistem kerajaan ini pun ada separation of powers antara eksekutif, legislatif dan kehakiman. Jadi itu pun adalah satu perkara yang penting dalam konteks sebuah negara demokrasi. Apa lagi kalau kita bercakap tentang soal integriti. Jadi Muhyiddin telah buat pendirian beliau dan umum ketahui bahawa beliau sebut banyak kali dalam apa jua keadaan sekalipun beliau tidak akan mencampuri urusan mahkamah. Jelas Marzuki. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual dalam program bicara politik khas Pintar setahun pemerintahan Perikatan Nasional pada petang Isnin. Perikatan Nasional masih tidak memiliki nombor mencukupi untuk menguasai majoriti di Dewan Rakyat walaupun mendapat sokongan 2 lagi ahli parlimen, dakwa Presiden PKR Anwar Ibrahim. Katanya, pembangkang masih memiliki nombor yang diperlukan. Dengan 2 ahli parlimen yang lompat, dia masih minoriti. Saya nak tekankan, jangan salah faham. Jauh jumlahnya. Kecil sokongan MP kepada Perikatan Nasional banding dengan kita, katanya kepada pemberita di Port Dickson, Negeri Sembilan. Pada 28 Februari, 2 ahli parlimen PKR, MP Julau, Larry Seng dan MP Tebrau, Stephen Chong berpaling tadah dan menyatakan sokongan terhadap Perikatan Nasional. Ini menggantikan 2 ahli parlimen UMNO yang menarik sokongan terhadap Perikatan Nasional pada bulan Januari. Perikatan Nasional meluluskan Belanjawan 2021 pada Disember lalu dengan 111 undi, majoriti sederhana daripada 220 ahli parlimen di Dewan Rakyat. Pun begitu, masih belum jelas sekiranya ahli parlimen UMNO lain, terutama yang berpihak kepada Presiden Parti Ahmad Zaid Hamidi, masih akan menyokong gabungan yang longgar jika parlimen bersidang semula. Perikatan Nasional telah memotong peruntukan kawasan parlimen terhadap Zahid, ahli parlimen Pekan, Najib Razak dan ahli parlimen Pontian, Ahmad Maslan. Bagaimanapun Malaysia kini dimaklumkan, Sekutu Muhyiddin masih aktif berusaha untuk mendapatkan sokongan ahli parlimen pembangkang dan dikatakan lebih ramai lagi akan mengikuti jejak 2 MP PKR itu. Anwar mendakwa agensi kerajaan seperti SPRM dan lembaga hasil dalam negeri digunakan untuk mengugut ahli parlimen pembangkang supaya mereka berpaling tadah. Sebelum ini Anwar yang juga pemimpin pembangkang mendakwa antara 114 ke 115 ahli parlimen menentang darurat yang digerakkan kerajaan Perikatan Nasional pada Januari. Keberadaan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Edmund Santara Kumar ketika ini membuat Puan Zarkashi terkenang kepada petugas barisan hadapan atau frontliners negara yang menguruskan COVID-19. Menurut anggota Majlis Tertinggi UMNO itu, dia berasa sangat simpati terhadap kaki tangan barisan hadapan yang masih terus bergelut menghadapi wabak tersebut dan tidak dapat menikmati cuti seperti Santara Kumar. Paling lama petugas barisan hadapan itu dapat bercuti pun, kata Puan, ialah 2-3 hari saja dan itu pun mungkin hanya untuk melawat anak dan isteri yang berada di luar daerah tempat mereka bertugas. Rakyat juga katanya berasa pelik bagaimana permohonan cuti panjang selama 55 hari itu boleh diluluskan dan ia dianggap amat luar biasa kerana alasannya ialah untuk bersama keluarga yang berada di luar negara. Santara bagi alasan dia mohon cuti dan kelulusan rentas sempadan ke New Zealand kerana mahu menjadi seorang ayah yang bertanggungjawab. Apakah rakyat biasa yang dilarang melakukan rentas daerah atau negeri untuk melawat keluarga mereka boleh dianggap sebagai ibu bapa yang tidak bertanggungjawab? Mereka bukan memohon rentas negara, katanya dalam satu kenyataan di media sosial. Keberadaan Santara Kumar mula menjadi perhatian selepas ahli parlimen Batu
P. Parabakan membangkitkannya dengan merujuk kepada laporan Sarawak Report. Ahli Parlimen segamat itu didakwa berada di New Zealand sejak akhir tahun lalu lagi. Sementara Kumar yang memenangi kerusi segamat atas tiket Pakatan Harapan pada PRU 2018 dan berpaling tadah menyertai Bersatu pada tahun lalu tampil membuat penjelasan. Katanya dia memohon cuti selama 55 hari bekerja melalui menteri dan mendapat kelulusan Perdana Menteri pada 3 Disember 2020. Tujuan saya keluar negara ialah bagi melawat anak-anak saya di New Zealand, khususnya anak saya yang sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang. Selain itu, sebagai bapa yang bertanggungjawab, saya perlu bertemu dengan anak yang berusia 9 tahun bagi menjalankan tanggungjawab sebagai bapa sepanjang cuti rehat tersebut setelah hampir setahun tidak berjumpa, katanya. Puan menambah, sebagai wakil rakyat, seseorang itu perlu berada di kawasan yang diwakili sekerap mungkin, terutama ketika negara berdepan dengan wabak serta musim banjir seperti sekarang. Semasa Barisan Nasional menjadi kerajaan, katanya, cuti semua menteri dan timbalan menteri dibekukan pada musim banjir. Najib Razak pula katanya membatalkan percutian dan terus ke Kelantan ketika negeri tersebut dilanda banjir besar pada 2014. Apakah jawatan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan tidak penting? Makin berleluasa amalan 2 darjat di negara kita, katanya. Sehari selepas Presiden Warisan Syafiq Abdal mendakwa ahli partinya ditawarkan berjuta-juta untuk melompat parti, kini Presiden PKR Anwar Ibrahim mendakwa beliau turut mendengar kisah sama. Bercakap kepada wartawan di Port Dickson, Negeri Sembilan, Anwar berkata, selain tawaran jutaan ringgit, tekanan lain mungkin terbabit dalam keputusan Ahli Parlimen Julau, Larry Seng dan Ahli Parlimen Tebrau, Stephen Chong meninggalkan PKR untuk menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dalam pendedahan mengejutkan, katanya, beliau mendapat maklumat mengenai jutaan ringgit dan dakwaan mendapat tekanan daripada pihak berkuasa termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Seng enggan mengulas ketika dihubungi mengenai dakwaan Anwar, manakala Chong tidak dapat dihubungi. Anwar turut mendakwa gaya hidup mewah menteri diketahui ramai, tetapi tiada tindakan diambil terhadap mereka. Jadi kalau nak ambil tindakan termasuk terhadap pembangkang, silakan. Tetapi jangan guna ini sebagai satu tarik tali untuk menekan mereka supaya melompat ke parti lain. Mengenai isu wakil rakyat amanah menyertai PKR, Anwar berkata, Adun itu memilih untuk menyertai partinya. Tetapi di peringkat awal, kita memang minta mereka berurusan dengan parti amanah dahulu. Anwar kemudian berkata, Amanah dan PKR sudah menyelesaikan perkara itu. Saya fikir tak terjejas. Saya masih berhubung rapat dan baik. Saya sendiri pernah maklum kepada Presiden Amanah, Muhammad Sabu, tentang cadangan mereka. Katanya sambil menambah, beliau turut menasihatkan Adun itu merujuk Muhammad terlebih dahulu. Ahad lalu, Amanah bahagian Bukit Bintang menggesa kepimpinan parti, mengkaji semula kerjasama dengan PKR dan kedudukannya dalam Pakatan Harapan selepas 3 Adun di Johor keluar parti untuk menyertai PKR. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.